Kita tunggu rekod ya. Jadi unit vektor soalan A. Soalan A kita ni, kita mesti bentuk dalam unit vektor OP bahagi dengan magnitude OP. Okey, ini yang kita nak kena cari dulu. Baik, kita kena cari apa dulu? Cari OP ni dulu. Magnitude. Cari magnitude. Okey, atau kamu nak buat terus jawapan pun boleh, tak ada masalah. Magnitude ni apa? Okey, kalau kita buat terus ni, maksudnya semua ini vektor unit pada arah OP vektor unit pada arah OP ialah dalam bentuk lajur ni kita boleh tulis sebagai negatif 4 3 ni lajur. Okay, ini yang OP. Lepas tu bahagikan letak 1 per magnitude mesti ada punca negatif 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, itu saja. Jadi kita kena ada 1 per punca 25. Jadi akhirnya kita akan dapat negatif 4 3 1 per 5. Okey? Okey. So ini darab Ini lajur. Ini pecahan. Jawapan kita dalam bentuk lajur, akhirnya kita akan dapat, kita kena buat negatif 4 per 5, 3 per 5. Okey, ini jawapan akhir kita lah. Final jawapan. Alright? So, apa yang kita kena buat? First, dalam bentuk lajur, dia macam ni lah. Okay. Kalau dalam bentuk IJ, just in case kalau dia nak bentuk dalam bentuk I dengan J, okay, kita buat dalam bentuk IJ, dia punya bentuknya akan dapat negatif 4I tambah 3J, okay, melalui ini, and then bahagikan dengan magnitude. Okay, so magnitude tu ialah negatif 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So ni dalam bentuk IJ, just in case dia tanya. Okay, so bagi per 5. So jadi kita punya jawapan kita negatif 4 per 5 tambah 3 per 5 je. Okay? Mana? Okay, so jadi kita punya jawapan dalam bentuk IJ seperti ini. Dalam bentuk lajur seperti ini. Okay. So ada dua cara lah actually. Tapi soalan kita more on concentrate kepada lajur kat sini. Jadi kita bagi jawapan kita yang terakhir sikit-sikit ialah yang ini. Okay. So kita pergi ke soalan B pula Okay, pergi ke soalan B. Besarkan sikit. Vektor PR. Okay, so vektor P ke R. Macam mana cerita ni vektor P ke R kita ni? Jadi apa yang kita buat? First, vektor PR ni seleloknya kita lukis gambar rajah. Lukis gambar rajah di sedikit bagi kita nampak. Okay, ini paksi Y, paksi X. Okay, di mana OP adalah negatif 4, 3. Maknanya X dia kalau kita ikut titik koordinat dia negatif 4, 3. Okay, so 3 sampai kat sini lah. Negatif 4 and then 3. Ini P dan vektor OP adalah vektor OP kalau ikut kat sini negatif 4, 3. Dalam bentuk Cartesian Okay, kemudian kita ada vektor PQ. Okey, kita tengok vektor R ni. Vektor R ni adalah 5, negatif 9. Kat mana tu 5, negatif 9? Okey, lebih kurang 5, negatif 9. Okey, kat sini kot. Agak-agak lah 5, negatif 9. Okey, titik R. Okey, kalau ikutkan vektor tu, daripada arah ini, 5, negatif 9. Kita panjangkan sikit kot Panjangkan sikit. Bagi nampak clear lagi. Betul. Okey, so negatif 9 di sini Okey, ini titik R iaitu 5, negatif 9. Okey, kalau ikut vektor dia adalah OR
Kenapa OR? Sebab dia berada di kedudukan asalan. Dia bermula pada O. Ni pun sama O. Jadi OR kita adalah dalam bentuk lajur 5 negatif 9. Okay. So ini kita punya dalam bentuk gambar rajah. Okay. Jadi apa yang dia nak? Apakah vektor PR? Okay. Dalam bentuk kita ni, soalan B kita ini dia nak vektor P ke R. Jadi kalau ikut hukum segitiga, dari sini kita mula, kita pergi ke PR. Okey, PR ni kalau ikut vektor paduan adalah PO. Tengok PO OR. Jadi kita punya vektor paduan tu adalah PO tambah OR. Alright. So kena berhati-hati di sini yang mana kita punya PO kita ni dengan OP ni, ni pun arah bertentangan. Kalau kita tengok sini berarah bertentangan, maknanya kita kena letak negatif. Tak susah mana pun. Okey, so kita tengok macam mana penyelesaian dia. Yang negatif positif, yang positif jadi negatif. Macam ini negatif 4, 3. Okey, dia akan jadi kalau OP ini PO, so jadi 4 negatif 3 tambah OR. Okey, OR ikut arah. Okey, OR. So jadi kita bagi jawapan 5 negatif 9. So apa kita buat dengan dua lajur ini? Tambah Yang atas tambah dengan yang atas. So 4 tambah 5 ada 9. Jadi yang bawah tambah dengan yang bawah, negatif 3 tambah dengan negatif 9, kita akan dapat negatif 12. Okey, ini yang dikatakan sebagai vektor PR. Buat masa ni lah Okey, faham tak setakat ni? Boleh siapa nak print screen boleh print screen, atau siapa nak bagi jawab dah tulis tu lagi bagus. Okey, so jadi kita punya jawapan untuk soalan B. Untuk soalan C, padam ni dulu, tekan kabut sikit. Okay, buktikan nilai H. Nilai H, cari nilai H jika PQR adalah segaris. Alright, so kita kena buat macam mana ni? PQ dengan QR adalah segaris. Okay, kita kena bayangkan macam ni Okay, kita kena bayangkan bahawa PQ, okay, mungkin macam ni keadaan dia. Mungkin macam ni keadaan dia. Okay, and then kita perbetulkan sikit P, Q, ini O, ini R. Okay, ada satu lagi Q kat sini. Mungkin Q. Okay, and then kita kena tunjukkan bahawa yang ini adalah segaris daripada P, Q, R. Okay, satu garis lurus bukan bengkok-bengkok macam cikgu tu. Tapi kita bayangkan dia adalah satu garis lurus. Okay, jadi soalan dia cari nilai H. Jadi apa? Cari nilai H. Okay, apa dia? Cari nilai H apabila P, Q dan R adalah segaris. Okay, apa yang kita kena buat ialah PR, comparekan PQ dengan PR. Okay, kita kena comparekan PQ. Kita compare ni maksudnya kita bandingkan sebab dia segaris, dia satu garis yang sama. So elok-eloknya kita ambil PQ, okay, P ke Q dengan P ke R. Seelok-eloknya lah. Okay, macam mana? PQ kita comparekan macam dulu dengan PR. Okay, so jadi PQ dengan PR ini, kalau awak ingat lagi istilah segaris, ingat tak lagi segaris ni apa? Apa yang kita kena perlu letak? Letak apa-apa skala. Katakan M di sini, boleh. Ataupun M di sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so katakan kita tahu M. So segaris dan satu lagi selari. Perkataan ini selalu ditanya. Segaris dan selari. Okay, so letak macam ni. PQ sama dengan MPR. Alright, so daripada soalan kita ni, PQ adalah H tolak 49. Okey. H tolak 4 lajur 9. Kemanakala M, PR kita pada soalan B.
iaitu vektor PR. Ombik tadi kita vektor PR kita sama dengan apa? 9 negatif 12. Okey, jadi terletaklah 9 negatif 12. Okey, apa kita buat seterusnya? Kita kembangkan M ni darab dalam keadaan penyelesaian 9M dengan negatif 12M. Kita darab ya satu persatu, negatif 12M. Jadi kita punya penyelesaian kita ni, kita dapat yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang bawah. Kalau kita tengok ini atas, bawah. Jadi H tolak 4 sama dengan 9M dan 9 sama dengan negatif 12M. Yang bawah, bawah. Yang atas, atas. Kita comparekan macam ni. Jadi kita dapatkan nilai M dia dulu. Kita akan dapat 9 bahagi negatif 12 itu adalah M. So jawapan kita adalah 3 negatif 3/4. Okey. Kemudian untuk H itu kita gantikan. Kita gantikan ke dalam M kita ini. Kita akan dapat H tolak 4 sama dengan 9 darab negatif 3/4. Okey, cuba kira ni. Tolong kirakan untuk cikgu. Jadi 9 darab negatif 3/4 tambah 4. Okey, jom kita kira sama-sama. Apa kita akan dapat? Okey, 9 darab negatif 3/4. Okey. Tambah 4. Jadi kita punya jawapan kita adalah sama dengan negatif 11/4. Alright, itu jawapan kita. Okey, boleh print screenshot. Macam mana cikgu jawab soalan ini? Boleh dapatkan Yang ni kena tunjukkan nanti. Setahu cikgu kamu kena masuk sekolah ni pada bila? Dengan cerita 8 kan? Ke 1 hari bulan. Okey. So jadi kita kena tengok 1 bulan 11 nanti jawapan ni kena ambil betul-betul. Okey, dan cuba tulis balik dalam modul yang cikgu sediakan itu ataupun buat dalam buku latihan. Tolong ni soalan yang pertama kertas 2 yang modul cikgu bagi hari itu. Kita sambung Jadi kita tengok pula soalan yang kedua kertas 2. Ini paling kena tahulah. Tidak tahu susah juga ni. Okey. Soalan yang kedua. Kita conteng lah cikgu. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 2. Ini adalah klon SPM pada tahun 2013. Tengok raja di sebelah menunjukkan 2 buah segitiga OPQ dan PQT. Dia beri bahawa OP sama dengan P. Okey, kita tulis dulu. Dia beri OP. Okey, ini sama dengan dengan P dan OQ setakat ni je OQ aku arah dia beritahu adalah Q. Okey, jadi seterusnya titik R dan titik S terletak di atas garis lurus OP dan PQ dengan keadaan nisbah diberi OR nisbah OP 23. OR nisbah OP 23. Okey, maknanya OR kita 2. Sampai sini saja. 2. RP sepanjang OP ni adalah 3. Maknanya RP kita 1 lah. Ini kena tahu dulu lah. Jadi PS sama dengan 3/5 PQ. Ini pun nisbah dalam bentuk pecahan. Dan ini pun sama juga. OT sama dengan HOQ. OT sama dengan HOQ. Ini semua segaris. OT sama dengan HOQ. Okey, maknanya dia segaris lah. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Ungkapkan dalam ungkapkan dalam sebutan P dan Q
Ungkapkan dalam sebutan P dan Q apakah OS. Jadi OS kita kat mana OS kita? Ini OS kita. Kita nak cari dari O ke S. Okey. So cari O ke S ni elok-eloknya kita cari vektor paduan ni, hukum segitiga dia. O ke S. Okey, dari segi hukum segitiga dia tu kita kena ambil jalan pendek, jalan jauh. A1 kita buat kat sini . Jadi OS ni seelok-eloknya kita ambil OS ialah OP tambah PS. Okey, itu vektor paduan yang kita kena lalui. Okey, so OP tambah PS. Alright. So OP tambah PS. Okey, jadi seterusnya apa? Okey, seterusnya kita letaklah sebutan yang kita tahu seperti mana OP ni sama dengan apa? OP ni adalah P. Dah dapat dah. Okey, cuma PS ni kita tak tahu lagi. PS ni kita kena cari dulu. Macam mana cari PS ni? Okey. So kita buat asing sikit . PS ni seelok-eloknya PS ni adalah satu garis dengan PQ. So kita comparekan dengan dah ada kat sini. PS ni adalah 3/5 PQ. Kita ambil ni. Okey, so 3/5 PQ . So jadi 3/5 PQ. Okey, kita ambil vektor ini. Okey, jadi PQ ni sama dengan apa? Okey, jadi PQ ni seelok-eloknya guys, kita tengok PQ ni dalam hukum segitiga. PQ ni adalah dari segitiga kita ni macam ni. Kita ambil yang bahagian POQ. PQ ni adalah PO tambah OQ. Okey, tukar kat situ. PO tambah OQ. Jadi PO tambah OQ ni kalau kita lihat kat situ, dia beri OP adalah P, diberi OQ adalah Q. Maknanya 3/5 darab PO kita ni adalah negatif P. Kenapa? Arah bertentangan. Jadi OQ ni adalah Q. So kita letaklah ini dalam penyelesaian kita di situ. Ini Q padam dulu. Bagi gambaran ni tak apa. Okay, gambaran ni tak apa. Jadi kita punya tambah P, OP tambah PS. OP tadi P, PS kita adalah 3/5 negatif P tambah Q. Okay, kita kembangkan. Kena kembangkan kalau tak kembangkan, tak dapat jawapannya. 3/5 Q. Okay, so ni kita boleh tambah tolak, dia akan jadi apa 5 tolak 3, dia akan jadi 2/5 P tambah 3/5 Q. Akhirnya soalan A1. Okay, ada masalah guys? Tak ada buat masa ni? So far so good? Okay, jadi seterusnya kita tengok soalan 2. RS. Macam mana nak dapat vektor RS? Macam mana RS kita? Kita padam yang lain ni. Kita conteng tu supaya kita dapat clear. Yang ini dengan yang ini. Okey. Sekejap Okey, yang ini pun kita clearkan sikit. Okey, so vektor RS adalah setakat ini sahaja. Mana R sehingga S. Okey, jadi RS ni vektor paduan yang kita boleh ambil ikut hukum segitiga adalah RP tambah PS. Ikut arah kita ini. So kita letak dulu vektor paduan kita tu ialah sebagai RP tambah PS. Okey, so RP tambah PS. Ini vektor paduan kita. Baik, untuk RP kita tak ada maklumat tentang RP, tapi kita boleh gunakan vektor nisbah ini OP dengan RP. Okey, kita ambil satu persatu dulu supaya kita nampak apa kita nak buat ni. So katakan RP. Okey, RP, kita ambil RP dulu.
RP ni seleloknya kita bandingkan dengan satu garis dia, iaitu OP, sepanjang-panjang itu. Okey, kita buat OP. Alright, so nisbah dia macam mana? Okey, kalau keliru dengan nisbah ni, kalau kita nak jadikan dalam bentuk pecahan, perbandingan dari segi bentuk pecahan, sebab kita nak gunakan nisbah dia tu, OP. Okey, RP tu satu kat sini, RP saja. Satu. Nisbah dia satu. Manakala OP sepanjang daripada O ke P tu adalah 3. So ini pecahannya. Ini kita jadikan dalam bentuk pecahan ni, boleh kita clear sikit apa kita nak buat. Okay, so jadi RP tu adalah 1/3 OP. Kenapa cikgu pilih OP ni? Sebab OP tu dah bagi dalam bentuk sebutan P. Okay, so jadi kita letak RP sebagai 1/3 OP. Okey, jadi yang kita dapatkan ini, OP tu adalah ungkapan P. So RP tu adalah 1/3 P. So kita ganti kat sini, tak ada masalah. So jadi RS ialah 1/3 P. Dah dapat lah. Okay, next. PS. Okay, PS pun tak ada maklumat, tapi kita boleh dapat melalui PS 3/5 PQ yang tadi tu. Yang ni 3/5 PQ. Dan tadi kita dapat jawapan apa? 3/5 PQ tu. Kat mana kita dapat 3/5 PQ tu? PS kita ni, sekejap cikgu highlightkan sikit bagi kita clear. PS kita yang kita boleh ambil ialah yang kita dapat tadi tu, yang awal tadi tu. Okay, apa dia? Yang ini, PS ini. Okay, kita tengok yang mana kita gantikan tadi tu. Mana kita gantikan tadi? Ini dia. Ambil yang ini, 3/5 ni. Ambil ni. PS sama dengan 3/5 PQ. So, akhirnya kita akan dapat 3/5 darab negatif P tambah 3/5 darab Q. Okay, kita boleh terus jawab macam tu. Tak ada masalah. Iaitu tambah negatif 3/5 sorry. Padam ni dulu. Okey. Sorry. Negatif 3/5 P tambah 3/5 Q setakat ini. Okey. Pemudahkan. Yang mana P dengan P kita tambah tolak ini kau algebra masing-masing lah. Okey, P kita asingkan P dulu pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so jadi 1/3 tolak 3/5 sama dengan apa? Guna kalkulator 1/3 kita kira sama-sama ni. 1 bawah dia 3. Okey, and then tolak 3 bawah dia 5. Jadi kita akan dapat negatif 4/15 untuk P negatif 4/15 P tambah 3/5 Q. Ini akhir jawapan kita untuk RS. Okey, dah dapat dah. Okey, print screenshot. Siapa nak screenshot jawapan cikgu, ambil and then cuba buat dalam buku latihan masing-masing lepas ni. Okay, so next. Okay, so next kita buat soalan B pula. Soalan B ni sangat mencabar. Sebab apa dia nak? Soalan B dia kata diberi bahawa titik RST adalah segaris. Alright, kat mana RST ni? Kita padam dulu semua ni. Padam semua ni bagi kita clear sikit apa maksud dia. Jadi untuk jawapannya, untuk soalannya, dia beri bahawa titik RST adalah segaris. RST adalah segaris. Dan RT dia beri sebagai KRS. Cari nilai H dan nilai K. So macam mana kita nak jawab soalan ini? Alright, so apa kita buat? Kita ambil RS dengan RS kita dah ada sini. RS kita dah ada kat sini. RT ni. RT ni kita boleh ambil, kita boleh gunakan
Soalan B, RT sama dengan KRS. Okey, RS kita dah ada. Itu daripada soalan ini. KRS kita dah ada ni. So, jadi RT ni kita guna vektor paduan. R ke T kita guna vektor paduan RP tambah PT. RP tambah PT. Okey, ataupun RT ni PT ni susah sikit. PT ni kita tak tahu berapa dia punya vektor dia. Ni pun problem juga ni. Okay, RS kita tengok RP tambah PS, betul. So RP tambah PT. Okay, so OQ. Okay, boleh juga So jadi kita punya OT ataupun RO tambah OT. Okay. Ni cikgu tengah fikirkan ni. Okay. Vektor paduan kita susah-susah sangat. Seelok-eloknya RT kita ni kita ambil RO tambah sepanjang ini OT. Boleh juga. So kita tukar vektor paduan RT ni adalah RO tambah OT. Okay, kenapa cikgu ambil OT? Nanti cikgu terangkan. KRS, RS ni kita ambil daripada soalan nombor 2 iaitu negatif 14/5. Negatif 14 pula. Negatif 4/5. Yang ini Yang ini kita ambil yang ini. Kita ambil ini. Negatif 4/15 P tambah 3/5 Q. Okey, itu soalan. Okey, ni. Sebelah kiri ada K. Okey, sebelah kanan ada R tambah RO tambah OT. Okey, kenapa cikgu pilih RO tambah OT? Sebab ini susah sikit Jadi, kita buat pelan-pelan. OT sama dengan HOQ. OT sama dengan HOQ. Mana kita tahu OT tu sama dengan HOQ? Daripada soalan kita ni. Nampak tak soalan kita ni apa tulis? HOQ. Yang ini. OT tu sama dengan HOQ. Ini kita tambah kat situ. Okey. Jadi, dengar betul-betul OT sama dengan HOQ. Okey. Manakala sini tulis K negatif 4/15 P tambah 3/5 Q. Okey, itu kita punya OQ kita. Okey, manakala OQ kita dah tahu, OQ kita tu sama dengan Q. Tambah Q. Jadi HQ kita dah tahu. K RO. Okay, buat pelan-pelan guys. Cikgu pun kira ni tak ada jawapan. Cikgu main kira untuk pengetahuan cikgu lah. Kita boleh kembangkan K ni menjadi negatif 4/15 K. Kembangkan saja. Sekejap K ni kita boleh kembangkan. Negatif 4/15 K vektor P tambah 3/5 K vektor Q. Okey, RO ni apa? Siapa tahu RO ni? RO ni kita kena tukar juga. RO ni setahu cikgu kita gunakan nisbah RO nisbah RO. Lepas tu dia bertentangan arah ni, kena hati-hati sebab arah kita yang asal adalah vektor P ni dan RO ni adalah dengan nisbah PO. Kita buat macam tu. RO ni kita ambil nisbah dia. RO kita try ni dulu. Kita buat kat sini dulu. RO dengan nisbah RO dengan nisbah PO. Kita kena buat arah dia. PO adalah RO ni tak silap cikgu 2. Okey, RO tu 2 sebab OR kat sini tengok nisbah ni. Okey.
ROP, RO2, OP3. So jadi kita buat 2/3. Okay, so jadi RO kita ni, RO adalah 2/3 vektor PO. Sekali lagi PO ni bertentangan arah dengan OP, di mana dia akan jadi negatif P. Okay, so jadi 2 negatif 2/3 P. Okay, itu RO kita. Jadi kita gantikan kat sini. Okay, tak apalah, step by step guys. So RO akan jadi negatif 2/3 P tambah HQ sama dengan negatif 14/15 K tambah 3/5 K ni P K Q. Okey, jangan keliru Okey, jangan keliru. Sebab apa kita buat kat sini? Kita compare kiri dan kanan. Kita compare yang kiri dengan yang kanan, yang mana kita boleh dapat penyelesaiannya, di mana kalau dengan vektor P sebelah kiri dengan kanan P, kita ambil koefisiennya, dia akan dapat negatif 2/3 sama dengan negatif 14/15 K. Okey, itu satu benda lah. Negatif. Cikgu, bukan bukan 4/15. Sorry. 14 ni mana datang pun tak tahu. Sorry, thank you. Okay, so negatif 4/15. Itu satu. Okay, yang sebelah kiri kita comparekan dengan yang sebelah kanan Q. Okay, kita ambil yang koefisiennya saja, iaitu H sama dengan 3/5 K. Okay, so kita ada dua persamaan. Kalau yang ini kita boleh selesaikan. Apa jawapannya? Ni menjadi negatif 2/3 pindah jadi 15/4. K negatif jadi positif lah negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Jadi seterusnya kita buat pembahagian. Ni jadi 5, ni jadi 2. Okey, so K kita adalah 5/2. Selesai. Bila K dah dapat, kita cari pula H. H tu kita gantikan ini. K kita ke dalam persamaan itu. Jadi apa yang kita boleh dapat? Iaitu H kita adalah 3/5 darab 5/2. So ni cancel. Jadi jawapan kita adalah 3/2. Itu jawapan akhir kita untuk nilai K dan nilai H. Alright, so itu kita punya penyelesaian untuk soalan yang B. Boleh print shot? Siapa nak screenshot boleh. Anda kamu boleh tulis jawapan ni balik kepada buku latihan anda. Dapat tak? Boleh setakat ni? Alright. Yes, ada orang nak tanya soalan? Boleh. Okay, Nur Kisina kata boleh. Thank you. Kalau faham, teruskan. Boleh Okay, kita teruskan lagi kepada soalan nombor 3. Terconteng pula cikgu. Tak apa. Terpadam ini semua. Okay. Alright. So nombor 3 ini saya harap semua dapat jawapannya dengan penyelesaiannya. Okay, dan cuba fahamkan Okay, ada lagi beberapa soalan kita nak bincang tapi tak apa. Kita nak habiskan soalan ini. Dan kita boleh masuk topik barulah, tapi baru cikgu ingat next class Baik, untuk nombor 3 ni. Ini tahun 2014 punya soalan SPM Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OPQR. S ialah satu titik yang terletak pada PQ dengan keadaan PS SQ 21. Alright, kat mana tu? Okay, itu yang maklumat yang pertama kita dapat. Nisbah PS 2 dengan SQ1. Tu nisbah Nisbah ni bukan panjang dia macam bahagian. Ni awak kena faham diberi OP adalah P. Kat mana tu? Di sini OP. Arah dia tu kena betul iaitu P. Kemudian OR sepanjang ini adalah R. Baik, untuk soalan 3A, ungkapkan RP
dan OS dalam sebutan P atau R. Okey, tak ada masalah. Okey, kita buat soalan A1 kat sini A1, ini kita soalan nombor 1 ya. Okey, jadi RP, vektor paduan R ke P. Kat mana itu kita punya laluan kita? Dari R ke P. Okey. So ini kita mula dan kita akhir di sini. So vektor paduan yang kita boleh gunakan ialah ROOP. Hukum segitiga iaitu RO tambah OP. Ini mungkin senang sikit lah kot. Tapi awak kena berhati-hati kat RO ni sebab dia bertentangan arah. Okey, bertentangan arah daripada perjalanan asal. Ia akan dapat negatif R. Okey, tambah OP adalah vektor P. OP ni betul lah ikut arah. Okey, so jadi itu jawapan kita untuk soalan A1. Untuk A2 pula, padam. Kita clearkan sikit kat sini. A2. Okey, A2. Ini A2. Cikgu anggap ini A2. Okey, so OS. Kat mana OS? Ini dia ON ni padam ni 2. Okey, OS ialah setakat ini sahaja. O ke S. Okey. Okey, cikgu lupa nak beritahu yang bahawa ini adalah segi 4 tepat maknanya kalau OR adalah R, ini maknanya PQ PQ pun sama R. Okey, ini pun R. Manakala RQ pun sama P. Okey, vektor ungkapan P. Jadi kita kena faham ni dulu. Okay, baru kita boleh jawab soalan. So jadi soalan yang 2 ini, okay, kita nak cari apakah OS. So vektor paduan yang kita boleh gunakan ialah ambil hukum segitiga, tak payah pergi jauh-jauh. Kita ambil hukum segitiga iaitu dari O ke P, P ke R. Itu yang kita dapatkan vektor paduan mengikut hukum segitiga. Okey, nombor 2 A2 ialah kita nak cari OS. OS ni kita boleh guna vektor paduan OP tambah PS. Okey, so OP ni kita tahu iaitu P dan ikut arah yang betul OP dan dia akan dapat positif P. Manakala PS, okey, PS ni kita kena gunakan sedikit nisbah Okey, PS ni apa Okay, PS ini kalau kita tengok betul-betul kat sini cikgu buat colourkan warna oren. Okay, PS ni seelok-eloknya dia satu garis dengan satu garisan dengan PQ. So jadi kita gunakan PS per PQ. Okay, apa nisbah dia? Nisbah dia kalau PS tu 2, PQ tu adalah 3. Sepanjang tu adalah 3. P ke Q. Alright, so jadi PS kita ialah 2/3 PQ dan PQ tu adalah R. So kita boleh tulis kat sini, boleh tulis macam ni juga, tak ada masalah. 2/3 P ke Q dan kita boleh dapati bahawa 2/3 PQ tu adalah sama dengan R. Okey, ini R Okey, so jadi kita tulis, jadikan dia dalam bentuk, kita kemaskan sikit So jadi kita punya jawapan tu adalah P tolak 2/3 vektor R. Okey, itu ungkapan yang kita boleh jadikan untuk soalan A. Okey, P tolak 2/3 R. Okey, salin? Salin ke nak print shot ke boleh, tak ada masalah. Okey, sambil-sambil tu tengok juga kadang-kadang cikgu tercuai untuk pengiraan. Alright, so tak ada masalah Okey, tak apa, cikgu akan sediakan video nanti dalam YouTube tu boleh tengoklah penyelesaian cikgu ni macam mana. Okay, next kita boleh tengok soalan nombor 2. Soalan B senang cerita. Baik, B ni dia kata RT sama dengan KRP dengan keadaan K ialah pemalar. Okay, K ialah pemalar. Carikan nilai K jika titik-titik O, T dan S. Okay. O, T dan S adalah selari. Okey, so kita kena gunakan apa yang dikatakan O, T dan S tu adalah segaris. Okey, so garis. Jadi kita bentukkan macam ni dulu. So elok-eloknya kita ambil OT. Okey, OT. Okey, OT dengan sepanjang
OS. OT dengan sepanjang OS adalah segaris. Okey. Jadi kalau dia mention segaris, ini awak kena tahu. Ya, kalau dia mention segaris, cikgu padam ni dulu sebab dia warna merah tak cantik. Okey. Okay, kita comparekan OT dengan OS tu adalah segaris. Seelok-eloknya bila dia mention segaris, apa yang kita kena buat? Kita letakkan satu skala. Okey, cikgu suka gunakan skala huruf M ataupun lambda ataupun beta, apa simbol-simbol yang awak nak gunakan boleh, tak ada masalah. Sebab ingat perkataan segaris ni bila kita nak buat penyelesaian dia mesti ada satu skala, sama ada di kiri atau di kanan. Okey, cikgu tahu M lah. Okey, buat kecil sikit lah. Okey, so ini M. Okey, MOS. OT sama dengan satu skala M, lepas tu vektor OS. Baik, kenapa cikgu ambil OT? Okey, so OT ni kalau kita ikut vektor paduan adalah ORRT. ORRT. Okey, kita letak kat situ ORRT. OT, okay, buat OT ni adalah vektor paduan OR tambah RT. Manakala MOS kita yang tadi soalan kita ni, iaitu P tolak 2/3 R. Kapan Okey, jadi OR ni apa? OR ni dah vektor R. Okey, tak ada masalah. Okey, OR ni adalah vektor R. Jadi kita punya pengiraan tu R tambah RT. RT ni kita ambil yang ini. Okey. RT ni kita ambil KRP. Okey, KRP. Okey, sama dengan ini kita boleh kembangkan terus kalau nak. Kita kembangkan terus iaitu P vektor P. Okey, M darab P tak cantik. Kita boleh clearkan sini, tak cantik pula tulisan cikgu tiba-tiba Okey, dah. Ini RT. Alamak, hilang. Sorry guys, hilang. Nampak tak? Tiba-tiba line tak ada. Okey dah, okey dah. Okey, so RT ni tadi apa? RT tu adalah KRP. K, tulis balik. R, K, R, P. Okey. Manakala ini kita boleh kembangkan M darab vektor P tolak 2/3 M vektor R. Alright. So, RP ni sama dengan apa? RP ni daripada soalan A1 tadi. Perasan tak? RP ni adalah daripada soalan ini. Ni yang cikgu masukkan. Ini daripada mana ni? RP. Kita concentrate dengan RP tu. Daripada soalan A1 tadi. Apa dia tadi? Tengok mana RP? Yes, yang ini. Negatif R tambah P. Kita letak kat situ. Negatif R tambah P. So kita buat macam ni. R tambah K. Negatif R tambah P. So ini M vektor P tolak 2/3 M R. Okey, ini boleh kembangkan. R tambah, tolak, sorry guys. Okey, tolak R. Ni vektor R. Okey, K. Sekejap guys. Tulisan cikgu dah tak cantik dah. Okey, so jadi tambah lagi. Tolak kan. Kita kembangkan tu. Dia akan jadi negatif K R tambah K P sama dengan M P tolak 2/3 M R. Alright, so kita ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasanya keistimewaan tentang vektor ni kita boleh compare kiri kanan dia punya koefisien dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang kita comparekan yang sebelah kiri dengan kanan, R dengan R, ini R, ini ada R. Okay, ini pun ada R. Kita compare dengan yang ini. So kita ambil okay, kalau tak nampak tak clear, cikgu pecahkan ni dulu pun.
Kalau tak clear lagi, cikgu kena semua kita kembangkan ini bagi nampak clear sikit. KP kita buat pemfaktoran. Nampak? Sama dengan MP tolak 2/3 MR. Jadi kita punya R kita comparekan dengan R yang ini. Itu R ya. Itu vektor R kita comparekan. Jadi kita letak kat sini 1K sama dengan negatif 2/3 M. Okey, yang R dengan R. Okey, kemudian kita ada P, P dengan P. Okey, yang ini kita comparekan bersama, iaitu K sama dengan M. Okey, tak ada masalah. So macam mana cerita ni? K sama dengan M. Kalau cerita macam ni, K sama dengan M, jadi KP, MP, KR, KP. Okey, jadi K ni sama dengan M, kita boleh gantikan lah M ni, K kepada M. Tak ada masalah lagi. 1 tolak M sama dengan negatif 2/3 M. Okey, darab semua dengan 3, dia akan dapat 3 tolak 3 M tolak 2 M. Okey, cikgu darab ni semua dengan 3. Okey, nak hilangkan pecahan. Okey, sama dengan negatif 2M. Jadi seterusnya tambah tolak 3 sama dengan negatif 2M tambah 3M. Kita akan dapat 3 negatif M tu sama dengan 3. Jadi jawapan kita ni kalau kita tengok sini dia suruh cari K. Okey, so oleh kerana K tu sama dengan M. Nampak tak? K tu sama dengan M. Mana tu K pun sama dengan 3. Alright, itu akhirnya jawapan kita untuk modul. Alright, so kamu boleh screenshot. Siapa nak screenshot boleh. Atau kamu nak tengok video ni, cikgu akan tayangkan video bahagian 1, bahagian 2 untuk modul ini. Nanti awak boleh tengok soalan-soalan SPM yang kita telah bincangkan ya. Alright, so rasanya habis chapter ini. Kita dah habis dan kita akan masuk ke bab baru itu penyelesaian segitiga. Tapi kita itu next class. Okay, so ada apa-apa masalah lain tak nak tanya? Tak ada Tak ada Okay, so far so good Faham Oh, hari ni tak ramai ke tak tahu datang hari ni sepatutnya ada kelas. Nanti awak kena tanya kawan-kawan yang lain, kita kena ingatkan lah. Alright, itu saja untuk hari ini. Tak apa, kita habis kelas awal. Jadi so far saya harap you guys faham untuk bab vektor ni. Okay, stop recording. Jadi kita dah stop